Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam rancangan Assalam at Motivasi. Program yang pertama kali diadakan di TV Al-Hijrah. Topik kita sangat menarik. Saya dapat topik ini, saya macam, wah, perlu dikongsi dengan semua orang. Topik kita hari ini adalah amalan mukmin berjaya. Siapa nak jadi berjaya dekat sini? Semua orang nak jadi berjaya, betul tak? Tapi bagaimana nak jadi berjaya? Itu yang paling penting sekali tu. Bagaimana nak berjaya? Itu yang ramai orang tertanya-tanya. Macam mana aku nak berjaya? Nak berjaya tak? Okey. Yang pertama, kalau nak berjaya perlu ada minda yang inginkan kejayaan. Minda kena ada mindset yang betul. Ramai orang ada mindset macam, aku tak boleh berjaya. Dia bolehlah berjaya. Neighbor aku bolehlah berjaya. Orang lain boleh berjaya. Tapi aku tak boleh. Minda kita, otak kita besar ni. Semua orang buat tangan macam ni, buat tangan macam ni. Inilah saiz otak anda. Baru tahu saiz otak anda. Tengok tangan anda. Ada setengah orang tangan ada bulu. Otak pun ada bulu ke? Otak tak ada bulu. Tapi minda kita adalah sangat penting. So, mukmin yang berjaya adalah nilai dalam diri dia berharga. Berharga pada siapa? Berharga pada Allah SWT. Berharga pada orang keliling dia. Contoh, saya nak beri satu contoh. Kat sini ada 5 botol air kat sini. Tapi berbeza. Botol sama tau. Dia punya luaran dia sama. Manusia, lebih kuranglah ni, botol ni represent manusia. Tapi apakah kandungan dia? Itu paling penting. Contoh, kalau air mineral ni harga dia berapa kat luar? Mungkin RM1, mungkin RM1.50 macam tu, betul tak? So, kalau lah orang tu, harga botol ni dalam dia ada air mineral, harga dia lebih kurang RM1, RM1.50. Ni represent manusia. Manusia yang ada normal dalam diri dia, harga dia lebih kurang, tak mahal. Okey, yang ni ada apa? Jus orange. Siapa yang belum breakfast lagi pagi ni, rasalah sikit kan. So, kalau jus orange berapa dijual kat luar? Mungkin RM3, RM4. Mungkin kalau pergi hotel sikit RM8. So, value botol akan meningkat, tapi kalau kandungan dia lain. Sama juga hati seorang mukmin ni. Kalau hati dia ada kelainan, hati dia ada nilai dalam diri dia, dia punya harga di sisi Allah meningkat. Allah pandang dia dari segi yang sangat tinggi. Yang ni kalau air orange. Apa dia ni? Madu. Madu ni orang perempuan tak dengar sikit perkataan madu, tapi kita sebut honey. Pun tak boleh kan? Tak apa-apalah. So, madu ni harga dia berapa kalau satu botol? Mungkin RM40, mungkin RM50. Harga dia meningkat daripada RM1 sampai RM3, RM4. Yang ni sampai RM30 ataupun RM40. Kalau madu yang original tu mungkin dalam beberapa ratus pun ada kan, RM300 pun boleh pergi. Ni madu. Yang ni yang paling sempoi sekali ni. Apa dia ni? Minyak wangi. Saya pernah pergi dekat Mekah, bila saya nak pergi beli dekat dia tu, dia punya nilai dia kecil yang botol dah. Dia punya jual kat saya dekat RM5,000. Kecil tu ya. Dia punya original dia tu. So, kalau besar ni, berapa value dia? So, bayangkan kalau botol ni ada minyak wangi yang sangat bernilai. Berapa harga dia? So, hari ni saya nak tanya pada anda. Kalau anda nak jadi mukmin yang berjaya, apakah nilai hati anda? Apakah nilai diri anda? So, hari ni kalau nak jadi mukmin berjaya, saya nak kongsi dengan anda 4 perkara untuk jadi mukmin yang berjaya. Nak tahu tak macam mana? Okey, kongsi ya. Tulis. Kalau tak tahu kena tulis. Sebab apa? Kalau selain daripada 4 ni, takut kita ada satu lagi botol. Adalah ini. Ni botol apa ni? Ni bukan botol kecap. Ni botol air, air longgang. Tak ada value. So, ramai orang yang dalam hati dia, minta maaf, tak ada value. Tak ada value di sisi apa? Di sisi Allah. Penuh dengan apa? Nauzubillah. Penuh dengan kemaksiatan. Penuh dengan negatif. Penuh dengan benda-benda yang segala yang tak baik dalam diri dia. Bila tak ada benda yang baik dalam diri dia, apakah berlaku pada air ni? Berada di dalam longgang lah. Berada di yang tak ada value, tak ada nilai. So, kita tak nak jadi macam ni. Kita nak jadi yang terbaik ada seperti ni. So, nak jadi macam ni, kena ada 4 perkara dalam hati manusia. Yang pertama, anda perlulah bertawakal pada Allah. Yang pertama, kena tawakal pada Allah. Apa saja pun, tawakal pada Allah. Ada satu orang tu pergi jumpa Rasulullah. Dia bawa unta depan masjid. Dia kata, wahai Rasulullah, perlukah aku tambat unta ini dan tawakal, ataupun tawakal saja pada Allah? Apa yang Rasulullah SAW jawab? Rasulullah sabda,
kamu tambatlah dulu, baru tawakal pada Allah. Apa yang cuba Rasulullah sampaikan? Maksudnya kalau kita nak tawakal, bukan tawakal bulat-bulat. Itu salah. Tawakal kena ada dengan usaha. Cukup ke usaha. Kalau tawakal duduk kat rumah, ya, tak apalah rezeki akan datang kat aku, tak apalah aku tak nak keluar kerja. Tak boleh ya. Dia kena usaha dulu, barulah kena tawakal pada Allah. So usaha dulu, barulah tawakal pada Allah. Yang kedua, ni paling penting, ramai orang terlepas pandang. Kita kena bersyukur pada Allah. Banyak Allah SWT bagi nikmat pada kita. Dikatakan kalau nikmat yang Allah bagi ni, kalau kita guna semua pokok-pokok dalam dunia ni sebagai pen, air laut sebagai dakwat untuk menulis nikmat Allah, maka nikmat Allah tak akan habis untuk tertulisnya. Maksudnya banyak Allah SWT bagi nikmat pada kita. Tapi pernah tak kita bersyukur? Jarang-jarang kita bersyukur pada Allah. So hari ni saya nak sarankan semua, termasuk diri saya sendiri, untuk banyak bersyukur pada Allah. Allah SWT sebut dalam surah Sabah ayat 13, kurang sangat orang yang bersyukur. Tak ramai hamba-Ku yang bersyukur. Sebab apa? Orang terlepas pandang benda ni. La in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim ayat 7. Kalau kamu bersyukur, aku akan gandakan lagi rezeki padamu. So apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu bersyukur. Syukur saja banyak pada Allah. Ramai orang tak minta terima kasih kepada Allah. Senanglah, tak payah ambil jauh. Kita ambil dekat. Sekarang semua orang letak tangan macam ni. Tak tangan macam ni, gerakkan tangan. Gerakkan tangan. Okey. Soalan, bagaimana tangan kita bergerak? Kalau kita tengok lampu menyala, macam lampu menyala? Ada current, ada elektrik. Macam mana handphone menyala? Sebab apa? Ada bateri. Macam mana benda-benda lain, ada current, ada minyak, ada. So benda semua berfungsi sebab ada asbab daripada situ. Tapi tangan kita bergerak, mata boleh nampak, telinga, mulut boleh bercakap, macam mana? Bagaimana benda itu berlaku? Kita pun tak tahu bagaimana, tapi kuasa Allah yang bagi kita macam-macam. Sebab itulah kita perlu banyak bersyukur pada Allah. Satu ketika tubuh badan dia nak lawan. Dia kata, tanganlah power. Kaki kata, akulah power. Mata cakap, akulah power. Telinga cakap, akulah power. Sampailah, buntut cakap, akulah power. Dia macam, semua orang ketawa. Buntut power. Lepas tu dia buat pertandingan. Pertandingan apa? Tubuh badan tak bergerak selama seminggu. So, tangan stop bergerak. So, tangan tak bergerak. Pernah tengok orang tak ada tangan tak? Pernah kan? Dia masih belum menjalani kehidupan seperti biasa. Walaupun sedikit kekurangan, tapi masih okey. Lepas tu tangan cakap, okeylah, aku pun tak sepower mana. Kaki stop bergerak. Pernah tengok orang tak ada kaki tak? Pernah. Saya ada kawan yang tak ada tangan, tak ada kaki. Masih boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Walaupun sedikit kekurangan. Lepas tu mata stop bergerak. Pernah tengok orang buta tak? Sedikit kekurangan tapi masih boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Pernah tengok orang bisu, orang pekak, pernah tengok kan? Semua cakap, okeylah, aku tak power. Sampailah buntut tak bergerak. Buntut tak bergerak ni tak berfungsi. Pernah tak tengok orang tak buang air besar selama sehari? 2 hari? 3 hari? Bila 3 hari, semua dah macam blue black dah pun. Dah macam, dah tak bermayang dah pun. Sampailah semua tubuh badan cakap, okeylah, aku tak power. So maksudnya, kita perlu bersyukur dengan setiap apa yang kita ada. Walaupun benda tu nampak macam sedikit menjijikkan, tapi itulah nikmat yang sangat besar yang Allah bagi pada kita. So, with that, kita berhenti untuk seketika dan juga kita akan jumpa selepas ini. Assalam at Motivasi. Bertemu lagi kita dalam Assalam at Motivasi. So tadi kita dapat 2 poin. Apa dah 2 poin dah? Ingat tak? So that's why kena catat. Yang pertama kena tawakal pada Allah. Yang kedua kena bersyukur. Walaupun benda tu nampak macam menjijikkan, kena bersyukur pada Allah. Okey, yang ketiga dan keempat kita akan jawab. Saya akan kongsi selepas ni. Kita jawab soalan dulu daripada Facebook. Ada soalan daripada Facebook, okey. Dia tanya soalan ni, bagaimana nak istiqamah diri untuk sentiasa memelihara diri capai darjat tinggi di sisi Allah? Wah, soalan yang sangat deep ni. Dia nak jadi istiqamah. Apa saja berlaku pun dia nak istiqamah. Dia punya niat tu bagus, dia nak istiqamah. Sebab apa? Benda yang pertama kita kena lakukan adalah istiqamah. Bila kita buat satu benda, walaupun benda tu kecil, tapi kalau istiqamah, Allah akan bagi ganjaran dia. Tapi kalau kita lakukan sesuatu kerana orang, contoh kita nak minum.
Kita nak minum sunnah, cara Nabi adalah kena duduk. Tapi ramai orang bila tengok kawan tengok dia duduk, bila kawan dia tengok, dia minum duduk. Tapi kalau dekat luar, dia minum diri. Yang tu tak istiqamah namanya. So kalau nak istiqamah, kena lakukan sesuatu hanya sahaja kerana Allah. Bila kita lakukan kerana Allah, walaupun benda yang gelap ke, tempat yang orang tak nampak ke, tapi kita masih boleh menjaga benda tu sebab kita lakukan kerana Allah. So yang penting kita kena lakukan kerana Allah. So nak istiqamah, kena lakukan kerana Allah. Okey. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah istighfar. Hari-hari kita kena mohon keampunan pada Allah sebab setiap hari, okey, saya yakin setiap hari kita lakukan dosa, sama ada dosa besar, nauzubillah min zalik, ataupun dosa kecil. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Ramai orang lakukan dosa-dosa kecil yang tak sengaja. Banyak sangat. Jadi kita kena selalu mohon keampunan pada Allah. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum. Maksum ini tak ada dosa. Tapi seharian Nabi akan memohon keampunan sebanyak lebih daripada 100 kali istighfar. Kalau Nabi yang maksum pun 100 kali, kita ni nauzubillah kena buat lebih daripada itu. So apa kelebihan istighfar ni? Satu kisah saya nak bagi tahu tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu ketika dia pergi mengembara, dia pergi satu rumah ni. Satu rumah tukang buat kuih, buat roti, dia buat roti. So bila dia tengah buat roti ni, dia kata aku nak bermalam di rumah kamu. Sebab dia zaman dulu tempat jauh-jauh. So bila mengembara ataupun pergi satu kawasan tu memang kena stay kat situ lah. So bila Imam Ahmad dia stay dekat rumah pembuat roti ni, bila orang buat roti ni kan dia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. So Imam Ahmad ni dia macam tergamam tengok orang pembuat roti ni boleh istighfar setiap kali. Kita nak istighfar sangatlah susah. Sedangkan waktu kita drive, apa kita buat? Kita dengar lagu, kita dengar radio. Boleh tak kita ambil time tu, walaupun tak banyak, sekejap, walaupun kat traffic lah kan selalu kita jam kan. Kita selalu jam. Ambil masa tu untuk astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Buihkan mulut kita dengan astaghfirullahalazim. Bila berbual dengan kawan-kawan ataupun berbicara, buihkan mulut kita dengan astaghfirullahalazim. Sebab setiap ketika kita lakukan dosa. So Imam Ahmad ni bila tengok pembuat roti ni, dia tanya, ada tak apa-apa permintaan yang tak dapat lagi daripada Allah Subhanahu Taala? So apa yang pembuat roti ni bagi tahu? Oh, sebab asbab daripada istighfar ni aku dapat rasakan yang apa yang aku nak semua dapat. Alhamdulillah rezeki aku dimurahkan, alhamdulillah keluarga aku diberi syafaat, diberi kesihatan yang sempurna daripada Allah Subhanahu Taala. Cuma satu je aku tak dapat. Dia share dengan Imam Ahmad. By the way, tukang buat roti ni dia tak kenal siapa Imam Ahmad ni. Dia tak kenal pun, dia ingat tetamu je datang duduk kat rumah dia. So dia beritahu, okey, apa dia? Imam Ahmad tanya, apa yang kau tak dapat lagi? Sebenarnya aku teringin sangat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pernah dengar dia ni satu imam, seorang yang alim, seorang ulama, tapi aku nak jumpa dia tak kesampaian lagi. Imam Ahmad dengar perbualan daripada tukang roti ni, apa yang dia cakap? Sesungguhnya permintaan kamu dikabulkan Allah SWT hari ini. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. So apa yang story ni mengatakan, kalau kita sentiasa istighfar, maka Allah SWT akan permudahkan segalanya bagi kita. Kadang benda macam, istighfar saja akan dapat benda ni, istighfar saja akan dapat benda tu. Tapi sebenarnya benda tu memang sangat menarik. Sebab apa, nak jadi mukmin yang berjaya, kena istighfar setiap hari, setiap ketika, setiap saat. Boleh? Boleh kita azamkan, ya? Okey, yang keempat. Okey, nak tahu tak yang keempat? Yang keempat adalah muraqabah. Muraqabah. Apa maksud muraqabah? Muraqabah adalah kita kena yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah CCTV yang terbesar bagi kita. Apa maksudnya? Bila kita yakin Allah SWT ada CCTV bagi kita, di mana saja kita pergi, kita akan jaga diri kita. Jaga diri maksudnya, kita kena, setiap ketika, kita kena ikut perintah Allah. Contoh, orang yang solat ni, dia akan solat bila ada orang je. Ni bukan muraqabah namanya, na'uzubillah namanya.
Bila dia tengok ada orang, okeylah aku nak solat ni, orang ramai ni nak tengok ni. Biar betul aku tak solat lagi, dia solat. Bila dia seorang diri, dia macam kurang nak solat. Sebab apa? Dalam diri dia bukan mukmin yang berjaya sebab dia tak muraqabah. Contoh, saya nak bagi satu contoh. Orang yang bangun tahajud. Orang yang bangun tahajud adalah kerana Allah. Okey, contoh saya tanya satu contoh. Tahajud dengan solat fardu, apa beza dia? Apa beza solat tahajud dengan solat fardu? Beza dia, solat fardu orang panggil untuk datang semayang. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Panggil untuk datang solat setiap ketika. Tapi solat tahajud tak ada orang yang panggil. Allah yang panggil kita. So kalau nak jadi mukmin yang berjaya, muraqabah, lakukan kerana Allah. Salah satunya, bangunlah tahajud. Bila kita bangun tahajud, bila kita berada dengan Allah, Allah cakapkan Allah akan turun ke langit yang terdekat sekali, langit yang pertama sekali, supaya aku dekat dengan orang yang meminta pada aku. So Allah sebut bangunan tahajud minta pada aku. Tapi ramai orang yang tak minta pada Allah SWT. Dikatakan kalau kita nak sesuatu, kita nak sangat-sangat ni, tapi kita tak bangun tahajud, maknanya kita tak nak benda tu sungguh-sungguh. Kalau nak sungguh-sungguh, bangunlah tahajud. Muraqabah, lakukan kerana Allah sebab Allah lihat. Yang tu in term of amalan. Kita lakukan solat, kita puasa kerana Allah, kita buat zikir, Quran, semua kerana Allah. Lagi satu, kita kena tinggalkan larangan-larangan Allah. Kita kena tinggalkan apa yang Allah SWT tak suka. Contoh, kita buka Instagram. Ramai orang Instagram ke Facebook ke media sosial kan, kita akan tengok gambar-gambar yang tak sepatutnya, yang terlepas pandang. Contoh, kita tengok aurat-aurat yang kita tak sepatutnya tengok. Contoh, kita tengok video-video, nauzubillah, yang tak sepatutnya kita tengok. So kalau kita tahu ada muraqabah, kita tahu Allah adalah CCTV kita, kita akan protect benda tu. Kita akan halang benda tu. Tapi kalau kita tak tahu yang muraqabah, kita lakukan kerana orang. Kita lakukan sebab orang ni tengok aku kena jaga. Tapi bila tak ada orang, nauzubillah min zalik. Okey, 4 tips untuk jadi mukmin yang berjaya. Yang pertama apa dia? Kena tawakal pada Allah. Yang kedua, kena bersyukur setiap ketika, setiap keadaan. Yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah ingat tak tadi? Yang ketiga adalah apa? Saya berlupa yang ketiga. Okey, yang ketiga. Sekejap. Ulang balik ya. Okey. 4 tips. Yang pertama adalah apa? Bertawakal pada Allah. Yang kedua, bersyukur pada Allah setiap ketika, setiap keadaan. Yang ketiga adalah beristighfar pada Allah. Sentiasa mohon keampunan pada Allah. Dan yang keempat adalah muraqabah. Muraqabah meaning kita kena sentiasa lihat yang Allah sentiasa tengok pada kita. So bila kita amal 4 perkara ni, insya-Allah kita akan ada dalam diri kita mukmin yang berjaya. Itu dah amalan-amalan mukmin. Ada banyak lagi amalan, tapi kalau kita ikut 4 amalan ni, yang pertamanya insya-Allah akan menuju ke jalan yang lebih jadi mukmin yang berjaya. Insya-Allah kita sama-sama amalkan. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna istighfar? Istighfar adalah memohon keampunan kepada Allah SWT. Mungkin bila kita dapati sesuatu cabaran, mungkin kita lakukan benda yang kelalaian, benda yang Allah tak suka, Allah bagi kita sebagai cabaran. So kita kena memohon keampunan kepada Allah melalui istighfar. Astaghfirullahaladzim. Satu kisah, Imam Ahmad bin Hanbal, dia pergi jumpa pembuat roti. Bila dekat rumah pembuat roti ni tengah uli roti, dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bila Imam Ahmad tanya, ada ke apa benda yang berlaku bila kamu istighfar? Dia kata, semua aku punya keinginan Allah kabulkan. Satu keinginan Allah tak kabulkan, iaitu aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal beritahu, hari ini Allah SWT makbulkan segala doa kamu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Banyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim.